Berada dalam suasana Hari Raya Aidul Adha. Lebih-lebih lagi kita pada hari ini kita masuk malam ketiga hari Tasyrik. Esok last lah. Alhamdulillah. Masih ada peluang lagi. Masih ada peluang lagi untuk siapa? Untuk orang yang nak korban. Sebab lagi. Boleh lagi gue. Sini dah tutup lah. Tutup lah. Ada peluang lagi. Sebab apa? Sebab saya nak pesan untuk diri saya yang baru sedar, tuan-tuan yang dah lama sedar, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, apabila para ulama membahaskan berkenaan dengan kelebihan Aidul Adha berbanding dengan Aidul Fitri. Aidul Adha ni lebihlah. Dari segi takbir pun lebih dia. Kalau kita tengok pada takbirnya, dari segi takbir lebih dia. Sebab Aidul Fitri dia takbir mursal, kejap aja. Daripada masuk waktu maghrib pada malam raya sehinggalah imam naik ke mimbar untuk khutbah. Habis tu, habis. Sebab tu kita tekankan dulu ketika mana dalam bulan Ramadan akhir-akhir tu kita ingatkan apa? Malam raya perbanyakkan takbir. Sebab itu sahaja peluangnya untuk Aidul Fitri. Akan tetapi untuk Aidul Adha lebih dari segi takbir. Bermula daripada subuh hari Arafah. Bermula daripada subuh hari Arafah disebut sebagai takbir muqayyad, yakni mengiringi waktu solat subuh, zuhur, asar. Bermula maghrib tu dia masuk mursal sampai imam naik ke mimbar. Kemudian sambung Jumaat. Kalau baru ni lah Jumaat, kemudian asar sampailah last esok. Asar hari ketiga hari Tasyrik. Baru berakhirnya takbir. Dan kita jangan lepaskan peluang ini. Jangan lepaskan peluang ini. Sama ada kita sembahyang berjemaah, alhamdulillah, imam takbir, kita pun takbir. Kadang-kadang terlewat dan sebagainya sembahyang kat rumah. Itu yang saya takut. Termasuk diri saya lah. Kalau kita terlepas sembahyang berjemaah, bila sembahyang kat rumah, takut Assalamualaikum terus doa je. Takbir tinggal. Kenapa? Sebab dia ada tempoh. Tempohnya berakhir esok. Maka di situ kita dah lihat betapa lebihnya ataupun betapa bezanya antara Aidul Adha dan Aidul Fitri. Begitu juga apabila membahaskan berkenaan dengan Aidul Adha, dia ada satu perintah yang Allah sendiri sebut, yang dia khususkan, iaitu selepas sembahyang raya. Aidul Fitri tak ada. Aidul Adha surah yang paling pendek, surah Al-Kautsar. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka sembayanglah kamu dan sembelihlah binatang korban. Itu arahan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Idul Fitri tak ada. Idul Fitri berakhir dengan sembahyang raya. Habis sembahyang raya, ikut kita. Dia tak ada satu amalan khusus. Ustaz, habis sembahyang raya kalau Idul Fitri pergi kubur, ziarah kawan, bagi duit raya, makan kuih raya, tu kita atur. Yang Allah atur khusus tak ada. Cuma kadang-kadang kita tersilap fokus. Tu saya sebut, saya baru sedar. Tuan-tuan dah lama sedar. Kita tersilap fokus. Kita lebihkan Idul Fitri daripada Idul Adha. Persiapan kita untuk Idul Fitri kadang-kadang habis beribu-ribu. Banyak habis. Nak beli biskut raya, lansir raya, sofa raya, ada orang tukar kereta raya. Bulan lain dah ada duit, tapi nak tunggu juga, nak raya baru nak tukar kereta baru. Perabot itu, perabot ni, banyak kita berhabis untuk Idul Fitri. Bila sampai musim korban, nak masuk bahagian tahun ni, tak ada duit. Ni bukan orang Taman Seri keluar, orang tempat lain. Maksudnya lari daripada fokus sebenar. Boleh nak kita nak berhabis boleh, tapi jangan sampai tak ada simpanan langsung untuk masuk walaupun satu bahagian untuk korban. Sebab betul lah hukumnya sunat. Kan ustaz, korban ni kan sunat hukumnya. Ya. Allahu Akbar. Jadi kita cuba
Bermula tahun depan kita bersederhana untuk Aidil Fitri. Pastikan bajet tu kita larikan sikit untuk kita dapat sekurang-kurangnya satu bahagian bagi diri sendiri untuk Aidil Adha. Ni kita kena bijak merancang. Allahu Akbar. Sebab ada orang kata, tak apa Ustaz, tahun lepas saya dah korban, tahun ni bagi orang lain lah. Allahu Akbar. Ada orang kata, Ustaz saya dah cukup 7 kali korban sepanjang hidup saya. Cukup lah tu, bagi orang lain pula. Sebaiknya setiap tahun lah kita korban. Kita korban. Bukan nak daging. Korban ni kita ingat jelas baik. Korban ni bukan nak daging. Sebab kalau nak daging tak payah tunggu hari Aidil Fitri, Aidil Adha. Hari-hari boleh beli. Kita korban untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah kita buat. Dan jangan marahlah kalau masuk korban sampai 700, daging dapat berapa kilo? Bahagian orang masuk tu 4 kilo. Banyak sini. Ada setengah tempat 2,5 kilo je. Apa bayar sampai 700, 2,5 kilo aja. Kata nak daging banyak, ambil 700 tu pergi kedai beli daging, memang dapat banyak. Sebab kita dah tahu apa matlamat ataupun falsafah korban tu sendiri, bukan nak daging. Baik, jadi kita cuba untuk yang akan datang kita lebih berfokus. Sebab kadang-kadang kalau raya puasa tu persiapan satu hal, yang kedua duit raya. Allahu Akbar. Orang yang baru ada anak saudara okeylah lagi. Tapi orang ada cucu. Cikgu Ahmad, berapa orang cucu? 8. Kalau cucu bagi RM1 tak. Berapa seorang cucu? 100. 8 orang 800 dapat satu bahagian. Tu kalau bagi 100. Kalau bagi lebih, ya Allah. Ini bukan Cikgu Ahmad. Cikgu Ahmad dah ada standby untuk korban. Jadi itu kadang-kadang kita lagi fokus. Sebab tu bila saya dengar perbahasan ni, saya rasa ya Allah, ruginya aku. Yang menyebabkan kadang-kadang tak masuk korban sebab apa? Dah habis raya puasa. Dengan persiapan baju raya dan sebagainya, ya Allah. Jadi kita cuba untuk menjadi lebih baik pada tahun akan datang insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, kita tak dapat tahun ni untuk menunaikan haji kecuali 3 orang saja rakyat Malaysia yang bertuah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, berikan berita gembira kepada kita, walaupun kita yang dah pergi haji tu tak apalah. Dia dah rasa, dia dah dapat nikmatnya. Orang yang belum lagi ni, tapi nak juga dapat rasa. Lebih-lebih lagi orang yang terhalang pada tahun ni. Ada jemaah sini ada yang dah masuk, dah tersenarai tapi tak dapat pergi. Allahu Akbar, ni satu ujian yang sangat-sangat besar. Tapi kita kembali kepada akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua ini dalam perancangan Allah. Dan saya pesan untuk diri saya, ibu-ibu dan ayah-ayah yang mendengar, setiap perancangan Allah itu adalah yang paling baik. Ada orang kata, baik apa Ustaz? Dah masuk senarai Ustaz, tapi tak dapat pergi. Baik apanya? Pada pandangan kita mungkin tak baik, tapi di sisi Allah itulah yang terbaik. Sebab tidak ada kecacatan pada perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagi orang yang terhalang, bagi orang yang belum pergi menunaikan ibadah haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi amalan-amalan yang dilakukan yang mendapat pahala haji. Subhanallah. Jadi amalan-amalan ni kita kena rebut. Ada yang kita dah buat tapi kita tak perasan. Antaranya solat 5 waktu berjamaah di masjid. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Umamah, siapa yang berjalan menuju solat wajib berjamaah, yakni solat fardu, maka ia seperti berhaji, seperti dia melakukan haji. Siapa yang berjalan menuju solat sunat, maka ia seperti melakukan umrah yang sunat. Hadis riwayat Tabrani. Allahu Akbar. Kita jaga semayang kita fardu berjamaah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran seperti itu. Begitu juga melakukan solat isyraq. Ataupun ada yang ialah setengah pandangan, dia tak ambil solat isyraq ni, dia terus kepada duha. Jadi kita tak boleh marah sebab pandangan mereka macam tu.
Baik. Bagaimana keadaannya orang yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian lepas daripada dia sembahyang subuh tu dia tunggu sehingga naik matahari. Kemudian di sembahyang lepas tu, yang isyraq bagi kita, ada pandangan yang lain, duha, dia sembahyang 2 rakaat. Seperti mana dia dapat pahala orang yang berhaji dan umrah secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Allahu akbar. Alah, senang aja ustaz macam tu. Dalam seminggu berapa hari kita boleh buat yang macam tu? Datang sembahyang subuh berjamaah, kemudian tunggu masuk waktu isyraq 7 minit kalau tak silap. Masuk waktu syuruk tu 7 minit, waktu terbit matahari. Kemudian tunggu 13 minit masuk isyraq. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat ke 4 rakaat tu, lepas tu baru dia balik. Dalam seminggu tu berapa kali kita buat? Ustaz nak kerja, orang yang kerja sibuk dengan kerja. Orang yang pencen Jumaat dapat. Sebab apa? Ada kuliah subuh. Alhamdulillah, seminggu sekali paling kurang. Ustaz untung orang pencen hari-hari dapat buat. Ya ke? Bukan orang pencen kat sini, orang pencen tempat lain. Orang pencen kat sini memang dia tunggu nak ngetih pun dia dulu. Lepas 7.30 baru pergi ngetih. Ini antara yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat seminggu sekali jadilah, alhamdulillah. Macam baru ni, alhamdulillah, kami di Masjid Taman Kasih dapat dan mampu untuk buat program penghayatan hari wukuf bersama dengan Ustaz Zahari. Daripada sembahyang subuh, kemudian kuliah, masuk waktu isyraq 7.20 berhenti sembahyang isyraq 4 rakaat. Kemudian diteruskan dengan duha 12 rakaat. Agak-agak kalau buat sendiri, kita buat tak 12? Tobat tak buat. Percayalah tu. Tapi bila buat berjamaah dengan ramai-ramai ni, mula-mula bila sebut 12, ya Allah lamanya. Tapi 2 tak terasa. Dah habis 12. Sebab itulah para alim ulama kita antara lain disebut ada amalan-amalan sunat itu digalakkan untuk dilakukan secara berjamaah. Tujuannya apa? Semangat. Walaupun ada di sana pandangan yang mengatakan bahawasanya solat sunat mesti sendiri. Cuba sekali test esok lepas subuh tu pengurusi bagi tahu, nanti waktu duha sama-sama buat solat duha 12 rakaat kat rumah ya, insya-Allah. Lusanya tanya, berapa orang buat? Bila diprogramkan, bila kita buat ramai-ramai, dia datang rasa semangat. Ustaz, macam tu tak ikhlas lah, buat kerana semangat. Latihan. Ikhlas bab tu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ni insya-Allah tahun depan kita cuba buat kat sini pula sekali. Program penghayatan hari wukuf. Baik, antara lain lagi amalan yang ketiga, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis ilmu di masjid. Siapa yang berangkat ke masjid, yakni yang inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Kita datang ke masjid ni dua je, sama ada mengajar ataupun belajar. Orang yang datang ke masjid untuk mendapatkan ilmu, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani. Ya Allah. Ini antara ganjaran-ganjaran dan peluang yang kita kena rebut. Kemudian membaca tasbih, tahmid dan takbir selepas solat. Ni kalau boleh jangan tinggal. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Ni jangan tinggal. Buat. Sebab apa? Inilah yang disebutkan oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin. Mereka datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, untunglah orang kaya, mereka nak sedekah, mereka boleh sedekah, mereka nak buat baik, mereka boleh buat baik, mereka nak buat itu, mereka boleh buat, mereka nak pergi mengerjakan haji, boleh. Mekah Madinah tak jauh. Yang berada di Madinah nak pergi ke Mekah, istilahnya tak jauh. Tapi orang yang miskin nak pergi boleh? Tak boleh. Dari segi kemampuan tak ada, dari segi belanja dan sebagainya. Mereka mengadu kepada Nabi. Lalu Nabi SAW menyatakan bahawasanya, nak tak kamu kalau aku beri satu amalan
yang pahalanya menyamai apa yang dilakukan oleh mereka, termasuk haji. Maka sahabat kata nak. Maka Nabi SAW menyatakan bertasbih, kamu bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap akhir solat sebanyak 33 kali, menyamai pahala seperti mana orang kaya boleh buat. Mereka pun amalkan. Bila mereka amal, sahabat yang kaya ni tahu, buat juga. Tengok orang, sahabat-sahabat hebat dia. Mereka dah ada kelebihan tu, dapat pergi haji dan sebagainya. Bila tahu geng miskin ni, geng yang tak mampu ni dapat amalan ini daripada Nabi, mereka buat juga. Lalu yang miskin ni datang lagi ngadu, ya Rasulullah, orang kaya buat juga. Jadi Nabi SAW kata, nak buat macam mana? Itu kelebihan mereka. Dahlah dapat buat kebaikan, dapat pergi haji, dapat pula zikir ni, buat menyamai pahala seperti mana berikut. Begitu juga umrah di bulan Ramadan, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dapat pahala haji. Sehingga Hasan Al-Basri pernah menyatakan bahawasanya orang yang masih ada kedua ibu bapa ataupun salah seorang daripadanya, dia pergi ke rumah mak dia, makan malam bersama mak dia untuk mengembirakan ataupun menghiburkan hati mak dia, lebih dia sukai daripada buat haji. Allahu Akbar. Jadi kita jangan lepaskan peluang-peluang ini, supaya apa? Walaupun belum lagi kita mengerjakan haji, tapi kita dah dapat pahala haji tersebut. Ni baik. Selesai bab tu. Kita masuk perbincangan kita muka surat 173. Menangisi orang mati. Jangan kita menangisi orang yang sudah mati. Seharusnya kita menangisi untuk diri kita sendiri, yang mana kita perlu perbaiki diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Dalam kehidupan ini kita akan melihat kematian. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, di sebalik tabir kematian, jangan kamu bimbang akan mayat itu. Apa yang perlu kalian bimbangkan ialah terhadap diri kamu sendiri. Kerana mayat yang kamu tangisi itu sudah melepasi 3 keadaan. Ini pesan Imam Al-Ghazali. Bila kita pergi ziarah kematian, sama ada ahli keluarga kita, sanak saudara kita, lebih-lebih lagi yang sangat rapat dengan kita, dia fitrah manusia bila kehilangan sesuatu dia akan sedih. Betul? Lebih-lebih lagi yang rapat dengan kita, bersama dengan kita, sembahyang Jumaat bersama, kalau sembahyang tu bersebelahan dengan kita. Bila berlaku kematian, kita pergi ziarah, air mata tu tak tertahan, dia akan keluar juga. Itu fitrah manusia. Nabi SAW juga menangis, menitiskan air mata ketika mana kematian anaknya yang bernama Ibrahim. Menitis air mata Nabi SAW. Baik, menitis air mata itu fitrah. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kita jangan bimbang pada mayat, tapi bimbangkanlah pada diri kita. Sebab apa? Sebab mayat yang telah meninggal itu, mereka telah melepasi 3 keadaan. Apa 3 keadaan itu? Yang pertama ialah saat dia melihat wajah malaikatul maut. Allahu Akbar. Ni orang yang belum mati belum nampak. Orang yang belum mati belum melihat wajah malaikat maut. Walaupun dia datang, dia selalu datang, tengok, tinjau, tapi datangnya dalam bukan rupa yang sebenar lah, menyamar sebagai manusia. Mungkin malam ni pun dia ada, tak tahulah jubah apa dia pakai malam ni. Tapi dia sentiasa datang, tengok mana yang dia nak ambil. Tunggu arahan. Arahan kata, Allah kata ambil, dia ambil. Allahu Akbar. Orang yang dah meninggal, maksudnya dia dah lepas perkara ni, dia dah tengok sendiri wajah malaikatul maut, yang mana dinyatakan bahawasanya kita yang masih hidup masih belum melihat wajah malaikatul maut ini. Sekiranya kita sudah memandang wajah malaikat maut,
itu sudah cukup membuatkan kita gerun. Tengok wajah malaikat maut, oh gerun. Kita dah bahaskan dulu cerita pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam berkenaan dengan seorang lelaki yang duduk perhati, ada seorang tu sedang memerhati dia. Cerita pada Nabi Sulaiman hantar pergi satu pulau. Sampai kat sana pun dia tu ada lagi. Dia tu ialah malaikat maut. Perhati, ya Allah. Itu bukan dalam bentuk rupa sebenar lagi. Tapi orang yang meninggal ini, mereka melihat wajah yang sebenar, malaikatul maut datang mengambil nyawa. Yang kedua, mayat tersebut telah terlepas kesakitan disebabkan oleh kematian. Sedangkan kita yang masih hidup masih belum terlepas lagi akan kesakitan itu. Kita yang masih hidup ini akan merasai betapa sakitnya kematian itu. Kita baca dalam kitab, kita dengar kuliah berkenaan dengan betapa sakitnya mati. Bukan setakat orang biasa. Bagaimana apa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana roh nak berpisah daripada badan. Allahu akbar. Diceritakan detik-detik akhir itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam celup kedua belah tangannya yang mulia ke dalam satu bekas yang berisi air. Lalu disapu ke muka. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya sesungguhnya sakarat itu memabukkan. Maksudnya Allah tak boleh nak cerita. Itu Nabi, apatah lagi kita orang biasa. Sehingga dinyatakan bahawasanya sakit sakaratul maut ini bagai ditikam dengan 100 libasan pedang. Bagai digergaji ataupun bagai digunting tubuh badan ini. Sangat dan terlalu menyakitkan sehingga jeritan suara tidak kedengaran dan rasa sakit memuncak. Itu keadaan berhadapan dengan sakaratul maut. Mengikut amalan masing-masing. Dia mengikut amalan. Apa yang kita buat atas dunia ni, itulah penghujung hayat kita akan rasa bagaimana keadaan. Orang yang banyak amalan baiknya, insya-Allah kematiannya dalam keadaan mudah. Ada orang kata, ustaz, kalau macam tu mati tengah tidur lah senang, tak sakit. Banyak tak sakit. Orang tengok je tak sakit, orang yang rasa tu Allahu akbar, dia sama je. Bukan kata untung mati tengah-tengah tidur, lepas tu mati. Sebab dia datang, malaikat maut tu datang ambil nyawa. Proses yang sama. Allahu akbar. Bermula daripada hujung kaki, naik sampailah ke kerongkongan ni, dia akan bunyi kok. Berakhir pintu taubat. Sampai nyawa ke sini habis. Tertutuplah pintu taubat. Nak taubat sebelum daripada itu. Nak beramal ibadah sebelum daripada itu. Nak berwasiat sebelum daripada itu. Kemudian yang ketiga, mayat tersebut sudah mula merasai bagaimana kehidupan di alam barzah, bagaimana hiruk pikuk di alam barzah. Sedang kita yang masih hidup masih belum merasai keperitan dan hiruk pikuk alam barzah yang menakutkan itu. Jadi yang meninggal itu mereka dah lalui tiga ni. Melihat wajah malaikat maut, berhadapan dengan sakaratul maut, dan bagaimana keadaan alam barzah. Sebab bila terpisah sahaja nyawa daripada badan, maka dah masuk ke alam lain. Ketika mana nyawa berada di badan ini, sekarang ni kita berada di alam fana. Habis saja terus masuk ke alam barzah. Baik, lalu dinyatakan di sini bahawasanya apabila kita menziarahi suatu kematian, disunatkan untuk kita mengalirkan air mata. Menangis bukan kerana perginya orang yang kita kenal itu, akan tetapi mengalirkan air mata dengan pandangan pada diri kita sendiri. Dia dah selesai. Masalah dunia dia dah tak perlu fikir dah. Bermula dia mati, masalah dunia dah habis dah bagi dia. Dia tak payah fikir bil api, bil air, apa ni, morotan dia tak reti nak sebut. Yang pinjaman dia tak fikir dah. Selesai dah. Kita yang nak berhadapan ni lagi.
Kena fikir itu, fikir ni, fikir itu, fikir ni. Baik. Jangan kita tangisi kematian orang lain, sebaliknya tangisilah akan diri kita sendiri. Masih banyak yang perlu diperbaiki pada diri kita. Solat masih kita tangguh-tangguhkan. Derma kita masih berkira-kira dan kedekut. Bercakap masih lagi kasar. Itu antara yang kita kena fikir, Masih banyak perkara dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Kita sudah sedia maklum kita akan menemui kematian. Akan tetapi kita sendiri masih enggan berusaha untuk memperbaiki keadaan yang kurang pada diri kita. Masih tangguh, tak apalah, nantilah. Para pembaca sekalian, kata pengarang, orang di sekeliling kita tidak mengetahui apa kekurangan yang ada pada kita. Orang sekeliling kita, dia kenal kita, tapi dia tak tahu apa yang kita kurang. Hanya kita yang tahu apa kurangnya pada diri kita. Tengok hebat dengan jubahnya, dengan serbannya, bercelaknya dan sebagainya, hebat. Tapi ada kurang. Tak ada yang sempurna. Tapi kurang tu hanya kita yang tahu. Orang lain tak tahu. Sehingga disebutkan di sini, bahkan seandainya kita sudah berkahwin 20 tahun sekalipun, mungkin kita masih belum mengetahui kesemua perangai pasangan kita. Kalau kita dah kahwin lama pun, mungkin ada lagi yang kita tak tahu. Maknanya perangai kita ini hanya kita dengan Allah sahaja yang tahu. Maka jangan sekali-kali kita biarkan ia berterusan sebegitu. Berusahalah untuk memperbaikinya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tutuplah aurat kami, tutuplah aib kami. Janganlah Engkau singkapi aib kami sehingga membuatkan kami malu di hari akhirat nanti. Saya pesan untuk diri saya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang mendengar, biar kita malu di dunia, jangan kita malu di hari akhirat. Contoh kalau bab baca Quran, saya sering sebut perkara ni, bab baca Quran. Ya, ada lagi di kalangan kita yang tak boleh nak baca Quran. Jangan malu, jumpalah dengan orang yang ada ilmu. Kita berusaha untuk baca. Dapat tak dapat itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ada usaha. Jangan tak apalah, dah memang Allah takdirkan aku tak pandai. Jangan. Kita cuba. Allahu akbar. Jangan sampai nanti bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, bila ditanya kenapa engkau tak boleh baca Quran, kita kata, ya Allah, aku sibuk. Ya Allah, tak sempatlah ya Allah nak belajar. Kalau berani jawab macam tu, tak apalah. Tapi kalau kita dah berusaha, ya Allah, aku dah usaha, ya Allah, dah berpuluh tahun aku cuba, aku belajar, tapi masih tak dapat, tak apa. Bukan kata belajar hari ni tu dapat, tak. Jadi kita berusaha, ya Allah. Baik, mungkin sahaja yang menangisi pada kematian itu akan melalui dan menempuhi perkara yang sama sebagaimana yang telah dilalui oleh si mati. Dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghantar beberapa tanda bahawa malaikat akan menjemput kita. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk kita bersedia menghadapi saat itu, bersedia membuat persiapan sepanjang masa. Inilah sepandai-pandai manusia, yakni belajar daripada kematian seseorang. Jadi kita menziarahi orang yang meninggal dunia adalah ibrahnya untuk kita juga. Kita tengok, ya Allah, dia ni kawan sekelas aku, sama dulu belajar, dia dah meninggal dunia, aku belum lagi. Jadi ada lagi kekurangan pada diri aku. Allah bagi itu, kita datang dan sebagainya untuk supaya kita muhasabah diri kita, supaya kita tambah mana yang kurang, sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya melalui Abdul Rahman Ibnu Jubair Ibnu Nafir
menuturkan riwayat daripada Yazid ibnu Suraih Al-Haythami. Dikatakan bahawa dia pernah mendengar suara dari suatu kubur yang berseru, "Jika kalian mengunjungi kami pada hari ini, maka kami masih sama seperti kalian. Kami juga masih hidup pada hari ini, maka kami juga masih hidup seperti kalian. Yang demikian itu hanyalah seperti padang pasir yang debunya diterbangkan oleh angin. Hanya sahaja kami tidak dapat mendapatkan kalian. Orang yang sudah meninggal seperti kami, dia tidak akan pernah kembali. Disitulah tempat kalian dan tempat kalian dikembalikan." Tinggi ayat ni sebab dia syair. Saya baca berulang-ulang kali, apa benda maksud ni? Sebab dia syair, dia perlu kepada bahasa yang tinggi. Dah masuk jadi kita berhentilah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang pada muka surat 177 insya-Allah. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk dan lemah itu datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.